sahbihi wa man wala. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, rakan-rakan saya daripada Pusat Islam dan juga Surau Al-Yakin. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini dapat kita hadirkan fizikal kita, minda kita, masa kita dan juga kata seluruh jiwa raga kita pada hari ini untuk sama-sama bersama dalam surau ini untuk sama-sama kita lihat apakah ibrah yang boleh kita ambil daripada ceramah kita, tajuk kita ibrah daripada ibadah korban. Bagi orang yang tak pergi haji, dia disyariatkan supaya buat ibadah korban. Dan kita tak pergi haji kan, duduk kat Malaysia, buatlah ibadah korban. Ibadah korban ni hukumnya sunat muakkadah. Sunat yang sangat dituntut. Bukan sunat biasa-biasa. Sunat yang ini, walaupun dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkadah sangat dituntut, tapi dalam mazhab Hanafi dia wajib. Maknanya sunat ini dia hampir dekat dengan wajib. Sebab itu orang Pakistan, orang Bangladesh, mereka takkan lepas peluang. Setiap kali datang Hari Raya Korban, mereka akan ke depan. Termasuklah kalau tak mampu buat korban, mereka akan turun padang, melapar, tumbangkan lembu dan sebagainya. Sebab dalam mazhab mereka, mazhab Hanafi, hukumnya ibadah korban ini adalah wajib. Dan hukum kita, mazhab Syafi'i, sunat muakkadah. Dan sunat muakkadah ini bukan sunat 5 tahun sekali ataupun sekali seumur hidup. Dia hukum korban ini ialah sunat tiap-tiap tahun buat. Jadi kalau buat tahun lepas, jangan pula tak buat tahun ni. Buat terus tiap-tiap tahun. Sebab Nabi SAW buat tiap-tiap tahun ibadah korban. Tak pernah miss. Sebab pahalanya sangat besar. Kita kadang-kadang, kita ada orang berkira. Ustaz, berkira dengan Allah. Awak tak buat ibadah korban tahun ni? Tak. Kenapa tak buat? Saya tak makan daging. Tak makan daging, duit berlambak. Tapi kita bukan nak makan daging. Ibadah korban, nama pun korban. Artinya kita nak hadiahkan daging korban tersebut kepada orang lain yang tak pernah makan daging. Mereka boleh makan daging tapi tak pernah rasa makan daging sebab tak ada duit. Jadi setahun sekali saja Allah minta dengan kita supaya buat ibadah korban. Kita tak makan pun tak apa, nama pun daging korban. Daging kita korbankan, hak kita kepada orang lain. Jadi kadang-kadang ada orang berkira dengan Allah. Tahun ni tak buat ibadah korban, tak buat ustaz. Kenapa tak buat? Saya dah buat dah 5 tahun lepas. Jadi tahun ni tak buat dah, 4 tahun tak buat dah. Jadi tunggu 5 tahun, barulah setiap 5 tahun saya buat. Dia bukan macam ibadah lain setiap 5 tahun. Ibadah haji sekali semua hidup. Ibadah korban tiap-tiap tahun, bukan 5 tahun sekali. Bagi mereka yang mampu. Sebab itu bagi orang yang mampu, kalau tak melakukan ibadah korban atas alasan apa sekalipun, sedangkan dia mampu, maka Nabi kata janganlah dia mendekati musalla kami. Tak payah masuk masjid lah. Tak payah masuk surau lah. Kalau tak mau melakukan ibadah korban sedangkan duitnya berlambak-lambak, berguni-guni, berkepuk-kepuk duitnya. Tapi tak nak melakukan ibadah korban. Ada juga kadang-kadang, bila tanya ibadah korban raya haji ni, orang sibuk masuk bahagian untuk melakukan ibadah korban. Awak tak buat ibadah korban? Tak buat ustaz. Kenapa tak buat? Saya masuk akikah. Lah, ini bukan hari raya akikah. Hari raya korban. 10 Zulhijjah, hari raya korban. Kita dengar penyimpan membesar raja-raja. Setiap kali masuk 1 Zulhijjah ataupun 10 Zulhijjah, dia akan buat pengumuman. Iaitu hari raya korban, dia kata. Bukan hari raya akikah. Jadi kenapa nak bertembung akikah dengan korban? Kecuali tuan-tuan buat dua-dua. Akikah pun buat, korban pun buat. Kenapa tak buat korban? Sebab buat akikah. Maka salah timing. Timing tu tak betul. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari raya korban. Ada 4 hari. Tolak 4 hari itu buatlah akikah sepanjang tahun pun tak apa. Hari-hari buat akikah pun tak apa. Tolak 4 hari itu. Yang 4 hari itu untuk ibadah korban sahaja. Jadi itu sebab kadang-kadang orang kita ni
sebelum kita pergi ibrah tu, yang ni tak lepas lagi Ustaz. Yang ni tak lepas lagi. Kalau yang ni dah lepas, barulah kita boleh bincang bab ibrah ataupun pengajaran iktibar daripada ibadah korban yang kita buat. Itu masalah hati kita lah. Tuhan dah bagi macam-macam nikmat dah pada kita. Tapi itu kadang-kadang ada orang dia berkira-kira dengan Allah. Ingat, orang yang berkira-kira dengan Allah, hendaklah dia takut sekiranya Allah Ta'ala pula berkira-kira dengan dia. Sekarang Allah Ta'ala tak berkira kita. Tak pernah kira. Saya ingat kalau orang kena masalah asma ataupun kena masalah COVID, masuk hospital, HCTM kan ni. Masuk hospital ni, masuk ICU. Doktor kata bagi dia oksigen. Doktor pun masuk, nurse pun bagi dia oksigen. Bagi oksigen, duduk selama seminggu. Agak-agak oksigen tu bayar tak? Bayar tak? Bayar, oksigen tu bayar, bukan free. Tapi sebelum kita kena COVID, kita duk hirup udara mana, oksigen mana? Di luar hospital, bayar tak? Allah Ta'ala tak berkira. Menghiruplah oksigen kat luar tu. Tak kena bayar. Masuk hospital, kena bayar. Sebab manusia berkira. Di luar hospital, hirup udara. Tuhan tak charge apa-apa pun atas udara oksigen yang kita hirup selama ni. Sebab itu, kalau Tuhan berkira kita, Tuhan tarik sekejap yang nikmat. Peace. Sebab itu, bila time ibadah korban, tak payahlah kita berkira-kira dengan Allah. Ustaz, saya dah nak buat, Ustaz dah tutup semua dah. Dah terlewat. 10 hari lagi ada. Saya pun buat pilihan, buat ibadah korban di luar negara. Boleh juga, tak ada masalah. Sebab pilihan terakhir lah. Pilihan terakhir, buatlah di luar negara. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya nak sebut tentang isu-isu ibadah korban. Sebab kadang-kadang orang tak tahu. Fadilatnya sangat besar. Fadilat ibadah korban. Pertama, itulah amalan yang Allah Ta'ala paling suka. Setiap kali datang raya korban, buat ibadah korban. Amalan Tuhan paling suka, kata Nabi. Tak ada hal lain. Tu Tuhan paling suka. Jadi buatlah apa yang Allah Ta'ala suka pada hari raya korban, iaitu masuk bahagian ibadah korban. Join je. Isi borang. Pusat Islam buat ke? Tak buat. Pusat Islam. Buat kat luar lah kan. Pusat Islam tak terlibat. Nak sembelih lembu kat mana? Okey. Buat kat luar. Isi je borang. Wakilkan kepada pihak masjid surau atau mana-mana NGO. Lepas tu, bagi duit. Itulah amalan Allah Ta'ala paling suka. Tak ada lain dah. Bila ni? Pada hari raya korban. Kena ingat fadilat. Yang kedua, Nabi sebut dah. Siapa-siapa masuk bahagian ibadah korban. Bila mana disembelih lembu tersebut, memancut darahnya. Sebelum darah yang mancut tu jatuh di atas tanah, Allah Ta'ala sudah ampunkan dosa peserta-peserta korban tadi tu. Dua. Yang ketiga, setiap bulu yang ada pada binatang korban, satu pahala. Tuan tak pernah tak kira bulu yang ada kat lembu binatang korban tu? Tak usah kira lah, gila nanti. Tak sempat kira, gila dulu. Masuk buat. Tak pernah orang kira. Sejak zaman Nabi sampai sekarang, tak pernah orang kira. Walaupun Nabi sebut, satu bulu, satu pahala. Kiralah bulu kambing biri-biri, banyak bulu dia. Lembu pun ada bulu juga, cuma tak nampak dari jauh. Dekat pun nampak bulu, banyak bulu dia. Sebab bulu tu sama dengan warna badan. Tak pernah orang kira, walaupun Nabi sebut dah. Satu bulu, satu pahala. Nak kira berapa banyak pahala kita dapat, tak pernah orang kira. Sebab terlalu banyak bulu tu, berarti terlalu banyak pahala yang kita dapat daripada penyembelihan binatang korban. Maka dengan sebab itu, jangan berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah. Bila sebut tentang apakah ibrah yang boleh kita ambil, bila kita, sebab itu siapa-siapa yang terlibat dengan ibadah korban, seperti peserta tu utamanya, dia kena turun padang. Turun padang. Sebaik-baiknya pergi tengok lembu lia yang disembelih. Nama dia ada kat lembu tu, dia kena pergi turun kat lembu tu, tengok lembu tu disembelih. Biar dia rasa, inilah pengorbanan aku tahu ini ya Allah, itu satu bahagian, 7 bahagian pada lembu ni ya Allah. Kena turun sendiri. Kalau tak boleh turun, sebab ada setengah-setengah tempat,
Penyembelihan dilakukan di pusat-pusat penyembelihan. Terpaksa sebab tak ada tempat. Dia buat ni geng-geng surau flat katakanlah ya. Tak ada tanah sebelah kat mana. Kalau tambak-tambak besok hilang. Okey, nak selamatkan lembu tu, sembelih pusat penyembelihan. Okey, apa nak buat? Kena tengok juga. Payah Ustaz nak tengok. Tak apa. Suruh siapa-siapa sana buat video conference. Nak tengok juga. Kena tengok sebab Nabi suruh Fatimah anak baginda berdiri di sebelah lembu ataupun ibadah binatang korban yang disembelih tu dan Nabi kata saksikanlah dia disembelih. Kena saksi. Sama ada physically ataupun online. Kena tengok. Pesan, ambil gambar, video conference. Kita nak tengok lembu tu disembelih. Biar kita puas hati. Masa tu kita niatlah, ya Allah. Kita berdoa. Lepas nasibah berdoa, ya Allah. Ya Allah, ini bahagian korbanku. Ya Allah, terimalah dia, ya Allah. Sultan terimalah dia, ya Allah. Bukan kita action. Tengok lembu aku, badan korban aku dah sembelih dah. Mu apa masalah? Aku macam kita hero dah. Lepas sembelih, ya Allah, terimalah ibadah korbanku ini, ya Allah. Tuhan pun bagi pahala. Sebab kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya, ya. Saksikan sendiri. Sama ada fizikal, kita turun ataupun online. Tengok secara video conference. Sebab apa? Sebab bila kita tengok, baru kita nampak ibrah. Baru nampak ibrah. Tapi kalau kita pergi kita buat penyembelihan kat pusat penyembelihan, Ustaz, tak nampak sangat ibrah ni. Dia kena turun pada gotong royong, ramai-ramai baru nampak ibrah. Ibrah yang pertama ialah lembu yang kita pilih, kita beli AJK lah. Dia akan mesti cari yang cukup umur, yang sihat, fizikal, kemudian yang banyak isi. Sihat, sado, lembu sado. Tak boleh, ala-ala kadar tak boleh sebab ini korban adalah persembahan kepada Allah. Ingat, permulaan adanya manusia atas muka bumi ini adalah Adam dan Hawa, kemudian anak cucu Adam. Anak-anak Adam namanya Qabil dan Habil. Korban ini tuan-tuan sudah dibuat oleh Qabil dan Habil. Inilah ibadah tertua atas dunia. Ibadah paling tua atas dunia, ibadah korban. Bermula dengan anak-anak Nabi Adam. Kemana mereka letakkan persembahan korban? Atas bukit. Persembahkan kepada Allah. Sebab itu binatang korban kita ni, kita nak persembahkan kepada Allah. Tidak sampai kepada Allah Ta'ala, bulunya daging. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Bukanlah daging dengan darah itu sampai kepada Allah. Tapi takwa yang ada dalam hati kita yang sampai kepada Allah. Allah tengok takwa. Orang bertakwa, dia akan korbankan apa yang terbaik kepada Allah. Apa yang disayang kepada Allah. Yang terbaik macam mana? Lembu tu sendiri menggambarkan kita buat yang terbaik ataupun tidak. Kalau lembu tu, dia punya pinggan macam kerengga, tulang bersimpang siur, kemudian dia punya dadanya macam tali gitar, boleh petik belah usuk tu. Ini bukan yang terbaik. Ini nak buat sup tulang. Untuk kita makan, AJK makan. Kita nak bagi daging pada orang, cari lembu yang banyak daging. Buat yang terbaik. Falsafah dalam hidup kita ni, apa saja melibatkan Allah, buat yang terbaik. Sebab korban tu apa? Korban-korban tu ialah taqarrub. Korban-korban tu dekat. Iaitu amalan ini nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Daripada amalan inilah kita belajar something, iaitu apa saja yang kita buat kerana Allah, kepada Allah, mesti buat yang terbaik. Bukan kata lembu tu mesti sadar sihat, fizikalnya sempurna. Sembahyang pun sama juga. Berapa ramai orang sembahyang kepada Allah tak cukup sifat solat dia. Tak cukup sifat. Puasa tak cukup sifat. Zakat tak cukup sifat. Haji tak cukup sifat. Umrah tak cukup sifat. Ibarat kata awi bernafas dalam lumpur. Ngam-ngam dia boleh hidup. Tak nak macam tu. Kita buat yang terbaik. So falsafah yang pertama ialah apa saja kita buat kerana Allah,
kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, buat yang terbaik. Apa sahaja. Mengaji Quran yang terbaik. Tidak dapat, tak mampu mengaji yang terbaik macam orang lain. Pergi belajar. Belajar mengaji Quran. Biar kita sama level dengan orang-orang yang pandai baca Quran. Ini belajar Quran merangkak-rangkak. Umur dah 60. Umur dah 50. Tengok budak-budak tadika pasti lagi sedap bacaan Quran dia. Tidakkah kita rasa malu? Budak pasti, tadika pasti boleh baca Quran dengan lancar. Kita masih lagi merangkak-rangkak. So kita terasa, ini aku buat ni kerana Allah. Pergi belajar. Walaupun terlewat, tapi masih belum terlambat. Pergi belajar mengaji Quran. Pergi belajar sembahyang fardu ain. Saya dia buat kuliah duha ni. Bukan kuliah duha untuk budak-budak. Kuliah duha saya buatkan Masjid Surah. Ramai veteran-veteran menopause. Iya. Tapi tak apalah. Dia turun padan, dia belajar. Dia tak tahap, dia tak faham, dia tanya, Ustaz, saya ada satu soalan. Tanya gini-gini solat. Baguslah dia belajar. Kenapa dia belajar? Sebab dia nak buat amal ibadah tu yang terbaik. Sebab tu ada kelas-kelas pengajian. Belajar fiqh ke tasawuf ke apa, buat yang terbaik. Itu adab kita dengan Allah. Hari ini ramai orang ada ilmu tapi kurang adab. Adab dengan Allah. Tak apa. Lepas sembahyang bagi salam, cuk bangun. Adab dengan Allah. Puji Allah Ta'ala dulu. Ya. Tak kuat pun tak apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu, tanda kita rendah diri, kita ni memang hina, kita tak punya apa-apa, angkat tangan doa pula lepas sembahyang. Adab dengan Allah. Sunat je Ustaz, itulah alasan kita. Kita nak buat yang terbaik sebab lengkap dan sempurnanya solat, dia akan pergi kepada zikir wirid sampai doa. Sempurnanya sembahyang kita. Kalaulah sembahyang itu dia ada syarat sah, sebelum sembahyang ada wuduk, menghadap kiblat, lepas sembahyang pun ada juga. Yang menyempurnakannya ialah istighfar yang Nabi ajar tu, zikir-zikir wirid-wirid, ending dengan doa. Barulah selesai. Package sembahyang dia. Masya Allah. Kalau pergi melancong, saya nak package ni. Tunjuk package ni. Kenapa nak package ni? Oh, package ni ada jet ski. Package ni, Ustaz. Kemudian package ni, wah, dia punya makannya 7 kali 1 hari. Orang ni 5 kali je. Ni 7 kali. Package ni pula, oh, duduk hotel 5 bintang. Package ni ada naik cable car. Package ni pula pergi tengok ni apa? Zirafah beranak. Package ni pula tengok penyup telur. Tengok. Kita nak yang terbaik. Buat package. Tapi buat solat tak ada package pun. Tak ada package pun solat. Habis salam tu, pegang handphone, tengok. Main TikTok. Dia kata, buat yang terbaik. Ibrah. Daripada ibadah korban kita ni, tuan-tuan. Jangan kata lembu saja yang sadar, tapi solat pun sadar. Baca Quran pun sadar. Dan semua sadarlah ibadah-ibadah kita lain. Subhanallah. Saya tak panjang tuan-tuan, insyaAllah. Pukul 1.40 saya berhentilah. Ini 1.40 saya. Yang kedua, tuan-tuan, Allah. Apa ibrah yang boleh kita ambil daripada ibadah korban? Ibrahnya ialah kita hidup ni, tuan-tuan, ibadah korban. Ibadah korban, 1 ekor lembu. 1 ekor lembu, kita nak dapatkan 1 ekor lembu ada 7 bahagian. 7 bahagian ada 7 peserta lah. Sebab 7 bahagian, seekor lembu 7 bahagian. So 7 peserta. Tak ramai jemaah yang boleh ambil 1 lembu dia seorang. Memang ada 1 lembu seorang. Doktor pakar boleh. Doktor pakar. Gaji dia mahal. Boleh. Saya doktor pakar jantung. HCTM. Nak bagi kepada ustaz, wakil beli, wakil pengurusan apa semua, penyembelihan dan agihan, seekor lembu. Memang dia doktor pakar, duit tak luar. Tuan-tuan. Ada kita, saya mampu 1 bahagian je ustaz. Okey. 1 ekor lembu, 7 bahagian. Tidak akan mungkin dapat sembelih seekor lembu
Kalau hanya ada 5 bahagian. Yang bahagian pun tunggulah. Kok ada lagi. Ya Allah, cukupkanlah. Datang pula seorang. Jadi 6 bahagian. 6 bahagian pun tak sebelah lagi sebab tak cukup satu lagi bahagian. Tak boleh. Datang sama Allah, cukup. Alhamdulillah, lengkap seekor lembu 7 bahagian. Okey, lembu kedua pula. Kita open lembu kedua. Saya tengok ada 2 orang masuk. Baru 2 bahagian. Tunggu seminggu lepas tu, barulah cukup 7 bahagian. Okey, buka lembu ketiga pula. Nama siapa nak join? Tuan-tuan, apa nak beritahu? Falsafah, ibrah, iktibar. Kita hidup ni tuan-tuan kena muafakat. Kita hidup ni kena bersatu. Dan hanya agama saja yang boleh menyatukan umat manusia. Kalau benda lain sekejap saja. Benda lain. Ya boleh, mak rempit dia bersatu. Bersatu tuan-tuan. Bila rempit jalan raya bersatu dia. Bikers bersatu. Saya duduk kat Terengganu pada hujung minggu lepas. Kuala Terengganu Batu Buruk digegarkan dengan motor-motor Harley Davidson, berpuluh-puluh Harley Davidson. Sekali press minyak gugu macam gempa bumi di Kuala Terengganu. Habis lari segala sotong penyu menyusut laut. Takutnya tuan-tuan. Tapi nak beritahu apa? Muafakatnya mereka. Hak datang dari Singapura, turun datang ke Terengganu. Hak dari Penang, pergi ke Terengganu. Semua kita dengan tuan-tuan. Bikers, dia ada persatuan dia rupanya. Saya tengok ni geng Awi pula, Awi Wing. Semua Wing lah ke? Harley Davidson. Wih, ya. Tapi setakat tu je lah. Kalau setiap masa nak bersatu, agama saja boleh menyatukan kita tuan-tuan. Macam mana? Di sana tuan-tuan saya tengok pada hari minggu lepas, hak jenis motor Harley. Hak ni jenis motor congek tu. Panggil apa? Motor apa? Hop. Motor congek hop. Laju sikit tu. Hak ni motor Kapcai. Geng-geng ni juga. Mereka tak satu. Harley ya. Hak ni. Tapi bila mana, macam nak satukan semua? Hanya agama boleh satukan mereka semua. Duduk dalam masjid sembahyang Jumaat. Semua bersatu. Tak ada masalah. Tak pandang dah. Kau mutu apa? Kau mutu tak ada dah. Semua bersatu. Agama je. Sebab tu kita hidup ni tuan-tuan tidak boleh pentingkan diri sendiri. Kita perlukan orang dalam hidup kita ni. Bila kita sakit, cari doktor. Datang hospital. Nurse pun bagi ubat. Lepas tu kita mengharapkan doa kawan-kawan. Masuk dalam Facebook. Saya baru dimasukkan ke ward di HCTM. Mohon doa kawan-kawan. Yang ni pun doa. Kita pun lega. Hidup kita ni tidak boleh selfish, penting diri sendiri. Saya tengok ramai jalan raya, bila saya tengok TikTok tuan-tuan, semua penting diri sendiri. Jalan raya, penting diri sendiri. Islam tak mengajar begitu. Sebab tu dalam ibadah korban, 1 ekor lembu, 7 bahagian. Kalau 10 ekor lembu, bayangkan 70 bahagian. Arti 70 peserta bersatu padu menjayakan ibadah korban. Allah. Sebab tu Tuhan kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Yang ni kata ulama tafsir, agama Allah. Pegang teguh agama Allah. Pegang kuat-kuat. Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Haram berpecah belah. Sebab la tu la nahi. Dilarang berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ulama tafsir kata apa? Haram berpecah belah. Pada hari ni orang Islam pecah belah. Kejap-kejap timbul parti baru. Dah berlambak dah parti baru. Semua orang Islam. Allahu Akbar. Orang kafir, parti dia orang tu je. Tak bergerak, tu je. Dulu macam tu, sekarang macam tu. Kita makin banyak dah berpecah. Pecah tu tuan-tuan, kalau sekadar pecah kita tak apa lagi. Tapi pecah dia saling kata mengatur antara sama lain. Rosak habis. Jadi orang bukan Islam tengok, macam ni ke orang Islam? Dah, ini orang Islam. Islam lain. Islam tu agama. Tak semestinya orang Islam ikut agama Islam. Kena betulkan pula persepsi orang bukan Islam. Kata Nabi kata, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu bersama dengan hidup berjamaah. Jangan lari berjamaah, hidup berjamaah. Ni yang ibadah korban haji ni, berjamaah. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Itu baru nak dapatkan seekor lembu 7 bahagian. 10 ekor lembu 70 bahagian. 70 orang. Satu. Tak settle lagi? Belum settle. Okey. Macam mana belum settle Ustaz? Itu baru lembu.
Nak dapatkan lembu. Belum lagi kepada penyembelihan lembu pada hari raya korban. Adakah tuan-tuan boleh? Okey, kita tukang sembelih ya, kita akan tengok dari jauh. Tukang sembelih, sila uruskan lembu tu. Akhirnya lembu sembelih dia. Seorang-seorang dia. Kata tukang sembelih Tok Iman tadi, takkan aku seorang nak buat, marilah pegang lembu. Mari pegang lembu. Tumpangkan lembu. Tumpangkan lembu kan seorang. Kena pakat pula, muafakat pula, bersatu pula. Okey, aku lambung tali, mu sambut. Okey, masuk tali, buat perut dia pula, aku tarik. Okey, kita tarik kaki, tumpang lembu. Okey, cepat-cepat. Ni pegang kaki, ni pegang perut, ni pegang leher, ni pegang kepala. Okey. Imam pun baru seronok. Bawa lembu tu tak gerak dah. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Kena bersatu. Kok mana pun bersatu? Bukan semua pasti bersatu. Tak. Bersatu padu. Lepas tu, bercakap tu. Lepas tu habis Bismillah, pakat tinggal. Siapa nak buat kerja? Takkan Tik Imam tu juga. Tik Imam dah lama 88 tahun. Mati situ dia. Okey. Tukang lapar. Tim lapar pula. Okey, tim lapar. 4 orang cukup. Sebab ada 4 kaki je. 4 orang. Tukang lapar. Berpakatlah 4 orang ni lapar seekor lembu. Yang lain pula tumbang lembu kedua pula. Tengok. Bersatu padu muafakatnya kita. Diajar daripada ibadah korban. Sama juga kita. Dalam rumah tangga kita bersatu padu. Di tempat kerja kena muafakat. Dalam surau pun sama juga. Hati tu kena biar macam Nabi dan para sahabat buat. Walau kita kuat. Bila kita bercerai-berai, kita lemah. Bila kita muafakat bersatu padu, kita kuat. Orang bukan Islam tengok dari jauh. Kuat orang Islam ni. Sebab mereka bersatu padu. Kuat. Lepas tu, lapar. Lepas tu, pakat. Yang ni dah lapar. Yang ni tolong potong. Yang ni tolong cincang. Yang ni tolong timbang. Yang ni tolong masuk dalam plastik. Yang ni tolong agihkan. Masya Allah. Tulang-tulang kita kumpulkan tulang-tulang. Kita pakat-pakat buat sup tulang. Lepas tu pakat-pakat makan sama-sama habiskan sup tulang tu. Hidup kita kena muafakat. Ini dia ajar dalam ibadah korban. Tak boleh bawa hadiri masing-masing. Tak boleh. Tak boleh bawa hadiri masing-masing. Kita tanam seorang-seorang lah jenazah kita. Sebelum kita mati, kuat kubur siap-siap. Gitu. Semua mengharapkan orang. Ya? Masya Allah. Okey. Ada sikit lagi masa. 5, 10, 15, 20 minit. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Bila sebut yang ketiga ni tuan-tuan mati Allah. Apa saya sebut? Kita dengan binatang ni tuan-tuan. Nabi pesan banyak kali. Nak korbankan binatang, tuan-tuan tengok Pak Imam. Ya. Dia buat apa? Dia akan asah pisau tajam. Test lagi. Kat betis dia. Luka tak? Celo. Luka. Tajam. Bawa dia sembelih lembu. Lepas sembelih lembu tuan-tuan, dia asal lagi untuk lembu kedua pula. Bersihkan darah, asal pula sikit. Lembu kedua pula. Tumbang dengan cara baik. Jangan patah-patahkan lembu. Ni lembu korban. Ada orang tarik dari lori, patah kaki lembu. Tak boleh buat korban dah. Sebab dah tempang dah, cacat dah. Buat yang terbaik. Ya? Okey. Kemudian lepas tu, sunnah kita ni kadang-kadang orang terlupa. Saya tengok orang gairah, galak. Tahu galak? Gairah. Nak sembelih lembu. Ya? Lembu banyak 10 ekor, Ustaz. Sini kayu pancang, seekor lembu. Sana kayu pancang, seekor lembu. Okey. Sembelih yang pertama. Lembu kedua tengok je. Lembu ketiga tengok je. Lembu keempat tengok je. Kawan kita kena sembelih lah. Apa hukumnya tuan-tuan? Dilarang dalam agama kita menyembelih binatang lain di hadapan binatang-binatang yang lain. Betul kata tuan-tuan tengok orang Arab. Dia sembelih unta. Semua unta dia akan tutup muka unta tu dengan guni kepala tu. Dia sarungkan kepala unta dengan guni dulu. Sarung kepala je senang. Bila nak sembelih, lembu pertama, dia akan buang guni pada sarung muka lembu pertama tu, dia akan buang, sembelih. Lembu lain tak tengok. Unta lain tak tengok. Sebab pernah berlaku. Bukan pernah berlaku, memang berlaku. Binatang ni, dia macam kita juga. Ada perasaan. Walaupun tak ada akal, ada perasaan. Ni anak aku. Tuan-tuan tengok dalam YouTube macam mana burung helang nak pergi ambil anak ayam.
Anak ayam tu ada ibu ayam. Ibu ayam boleh lawan burung elang, kalah burung elang. Sebab apa ibu ayam boleh lawan burung elang? Sebab dia ada perasaan seorang ibu. Seekor ibu. Ini anak-anak aku. Dia lawan burung elang tu. Artinya binatang ini ada perasaan. Perasaan kepada sama-sama dia dan perasaan kepada kita. Rasa hormat kat kita, tuan-tuan bagi makan kat anjing contohnya. Anjing tak gigit kita dah. Dia akan hormat kita. Sampai kat kalau jumpa kita bagi makan, dia akan pusing-pusingkan ekor dia. Dia akan gerak-gerakkan ekor dia. Gerakkan ekor artinya, terima kasih Pak Cik. Terima kasih Pak Ustaz. Cuma kita tak faham bahasa dia. Sama juga, bila unta disembelih depan unta lain, unta yang lain tu akan menangis. Unta menangis, sampai keluar air mata unta menangis, saya tengok dalam video. Dan dia paling muka dia ke arah lain, tak nak tengok. Kawan dia unta yang satu lagi tu disembelih. Dia paling ke arah lain, dia menangis. Saya kata macam inilah perasaan yang ada pada binatang-binatang lain. Termasuk lembu. Kita gairah, tumpah. Lembu lain tengok yang lain. Kecut semua dah perut. Tak boleh. Kita menakut-nakutkan lembu tu. Dalam Islam, kita kena sayangi lembu ni, binatang ni. Cara kita sayang, kesihan kat dia, pertama pisau kena tajam. Yang kedua, jangan sembelih lembu di hadapan lembu-lembu lain. Jangan sembelih ayam di hadapan ayam-ayam yang lain. Kita sembelih ayam, sembelih bapa ayam. Depan mak ayam, depan anak-anak ayam. Kata anak ayam, itu ayah kami. Kata mak ayam, itu suami kami. Kita peduli apa? Sebab kita tak faham bahasa dia. Kita pun sembelih bapa ayam tadi, kita sembelih depan anak-anak dia orang. Ya, anak dia. Kita campak pula. Terbaling kat dia orang. Tuan-tuan, binatang ada perasaan. Sebab tu Nabi sebut apa? Nabi kata apa? Idza zabahtum fa ahsinuz zibha. Bila kamu menyembelih, maka perelokkanlah penyembelihan kamu. Terhadap binatang ni kena elok juga. Ibrah ni tuan-tuan. Artinya sayangilah binatang. Ambil berat hal binatang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang berjiwa penyayang, dia akan disayangi oleh Ar-Rahman, iaitu Allah yang Maha Penyayang. Maka hendaklah kamu sayangi apa yang ada di atas muka bumi ini. Kena sayang semua, termasuk binatang. Pasti kamu akan disayangi apa yang ada di langit. Masya Allah. Sebab itu dalam disebut macam mana diampunkan dosa seorang lelaki disebabkan beri minum kepada seekor anjing. Kita dapat lembu 2-3 hari sebelum korban. Tak bagi makan, tak bagi minum. Pitam lembu tu terpaksa masuk HCTM. Sial lembu tu dapat oksigen boleh segar. Tak boleh macam tu. Bagi makan, bagi minum. Ya. Tambak tali tu biar panjang sikit. Ya. Jangan seksa dia, nanti dia tertambak dekat kayu pancang tu, kita terjeruk leher dia sendiri, mati kat situ. Allah. Dan Nabi pernah sebut masuknya seorang perempuan dalam neraka dengan sebab seekor kucing. Nak beritahunya tuan-tuan, binatang mempunyai peranan penting dalam hidup kita. Anjing boleh menyebabkan seorang diampun dosanya oleh Allah. Kucing boleh menyebabkan seorang wanita masuk neraka. Sebab apa? Sebab tidak ada kasih yang pelas. Kenapa diampun? Sebab ada kasih yang pelas. Hidup kita ni. Sebab tu tahniahlah pada siapa-siapa yang bela binatang dalam surau ni. Kalau rumah dia ada binatang, walaupun sekecil hamster pun tak apa dah. Paling tidak dia berjiwa penyayang. Berjiwa penyayang. Siapa tak bela binatang bukan maksud dia tak penyayang. Tapi dia punya penyayang tu kurang sikit. Siapa bela binatang, berjiwa penyayang. Siapa bela anak orang, ya, dia ambil budak-budak yang apa ni, anak luar nikah yang kena buang tu, dia ambil, dia bela, memang dia berjiwa penyayang orang ni. Sekadar anak sendiri tu biasa. Kita sayang anak kita kan. Ni anak luar nikah, kita ambil, memang dia berjiwa penyayang. Begitu tuan-tuan, sayangilah binatang. Ya? Okey. Lepas tu tuan-tuan mati Allah. Bila kita sembelih lembu, ingat masa kita berlalu tak bagi pertumpuan rugi. Saya tak datang kali kedua dah. Bila kita sembelih binatang, sembelih dah. Sembelih dah. Tolong yang melihat, yang masuk peserta ataupun tidak menjadi peserta pun tak apa. Tolong yang melihat. Tolonglah masa yang sama sembelih.
sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Banyak sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita ni. Cuma yang paling besar sifat binatang yang ada dalam diri manusia ialah tidak kenal halal dan haram. Itu umum yang banyak ni. Sebab binatang memang tak kenal halal dan haram. Tuan-tuan lepaslah lembu tu. Rumput kita dia ragut. Rumput Pak Imam pun dia ragut. Rumput doktor pakar pun dia ragut. Rumput nurse pun dia ragut. Dia tak tahu. Janji dia makan rumput. Dia tak kira siapa punya. Dia tak kira, ini tuan saya punya rumput. Ini bukan saya punya tuan. Haram saya makan rumput doktor pakar. Saya milik Ustaz Pusat Islam. Saya kena makan rumput Ustaz Pusat Islam saja. Itu lembu cerdik. Belajar kat universiti. Lembu tak cerdik, tak bijak. Dia makan semua rumput, tuan-tuan. Sebab itu manusia ni, bila tengok lembu, tolong sembelih sifat lembu, sifat binatang, iaitu tak kenal halal dan haram. Ni lembu, lori ikan terbalik di highway. Dia kutip ikan. Dia kata, Allah rezeki terpijak Ustaz. Kepala otak dia. Bukan tuan lori terbagi. Okey, saya sedekah kamu semua ya. Ambil lah. Lain lah tu. Banjir itu. Habis Maidin dia pecah tuan-tuan. Ambil makanan. Kata bos Maidin tak apalah saya halalkan. Tapi hak herannya hak ambil barang elektrik. Apa kaitan mu lapar dengan barang elektrik? Microwave dia ambil, stereo dia ambil. Kalau dia ambil roti tu menasabah sebab dia lapar. Tengok. Dah lah pecah kedai orang. Habis kenderaan yang bawa kasut, accident. Lagi tolong-tolong tengok banyak kasut. Orang tu jual kasut. Dia bagi kasut. Mau nak kasut tak? Rumah saya apa? L, M. Bagi kasut. Manusia tak kenal halal dan haram. Macam binatang. Ulaika kal an'am balhum adal, kata Allah. Orang ada manusia, dia hidup macam binatang. Kal an'am, macam binatang berkaki empat. Tak kenal halal dan haram. Ini gaji, ini rasuah. Dua-dua je rembat. Tak kenal halal dan haram. Sampai anak sendiri pun dia rogol. Tak kenal halal dan haram. Ya, keluar surat khabar. Allahu Akbar. Berlaku dalam masyarakat kita. Tengok-tengok orang Islam. Susah nak cakap tuan-tuan. Sebab barangkali tak dengar kuliah barangkali. Kena dekati mereka ni. Jauh. Sebab apa? Sebab bila saya masuk penjara, saya banyak kali masuk penjara tuan-tuan. Penjara Sungai Buloh, saya masuk banyak kali. Penjara Kajang, lagi banyak saya masuk. Penjara Batu Gajah Perak, saya masuk banyak kali juga. Penjara Sungai Petani, penjara Alustar, penjara Saint Harry Geni Melaka, saya masuk. Kemudian saya pergi Pusat Koreksional Labuan, penjara juga saya masuk. Sedih. Sebab bila saya pergi masuk, saya bukan tidur kat situ. Saya pergi ceramah kat panduan, penghuni dia. Bila saya ceramah agama tu, saya tengok reaksi muka masing-masing macam baru first time dengar. First time dengar, telopong itu. Makna sebelum ni mereka jauh dari agama. Ada pula orang tua-tua depan saya kata macam suara biasa dah. Pakcik-pakcik tua ni masalah dia ni masuk penjara ni. Kaki pukul ke apa? Habis ceramah, masa makan dengan warden penjara, saya kata ginilah, tuan, saya nak tanya satu soalan boleh ke? Boleh. Yang atuk-atuk penjara dan penjara tadi tu, yang dengan ceramah tu, depan-depan tu, atuk-atuk tu, apa kesalahan dia orang? Oh Allah, Ustaz, saya nak cerita, malu Ustaz. Tak apa, untuk Ustaz saya boleh cerita. Itulah geng-geng yang rogo cucu. Rogo cucu. Allahu Akbar, cucu sendiri tu. Halal ke haram? Haram. Cucu orang lain pun haram juga. Nak beritahu, bukan cucu orang lain boleh. Nak beritahunya, cucu sendiri lagi haram. Tak boleh kahwin pun cucu orang lain. At least boleh kahwin. Ni tak boleh kahwin pun. Dan patut jadi pelindung daripada cucu dia. Dia pula rokok cucu dia. Jauh daripada surau. Jauh daripada agama. Jauh daripada masjid. Jadi macam tu. Kena dekati mereka tuan-tuan. Sihat. Sedih. Hidup macam binatang. Binatang dia tak kira. Lembu dia panjat anak dia. Dia panjat mak dia. Dia panjat tok dia menyelit. Dia panjat juga. Sebab dia tak ada halal haram. Dia panjat semua. Ayam sama juga. Dia panjat je. Allah. Kita tak boleh hidup macam tu. Kita ada sistem dalam agama kita.
So, bila tengok lembu korban disembelih, tolong sembelih sama sifat-sifat lembu yang ada dalam diri kita, itu tak kenal erti halal dan haram. Lepas ni tuan-tuan, apa saja yang kita rasa was-was, ragu-ragu, cek halal ke haram. Ni duit mana ni? Halal ke haram? Ni makanan macam mana ni? Takut. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu hari bekas hamba dia datang bawa apa ni minuman, susu ke apa gitulah. Dia pun dahaga, dia minum. Ni bekas hamba kat Mekah dulu lah. Maka sebelum selesai minum, baru beberapa teguk minum, kata bekas hambanya, Tuan, saya nak tanya satu soalan. Kenapa Tuan tak tanya macam biasa? Biasa Tuan tanya sebelum minum. Kamu dapat susu ni daripada punca rezeki mana? Abu Bakar Siddiq letak balik gelas tu, dia pun tanya suatu soalan. Yang sama lah. Susu ni membeli dengan duit mana? Maka kata bekas hambanya gini, saya dulu, yelah masa jadi hamba dawat dulu kat Mekah dulu, saya buat part-time job. Part-time job saya ialah, saya pergi lepak tepi jalan, saya meramal nasib orang. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan, ramal. Oh, awak panjang umur ni. Kawan tu seronok je bagi duit. Saya masuk poket saya. Dah tahu nombor 2 pula. Tengok nasib saya macam mana? Bakal isteri saya. Oh, bakal isteri awak cantik jelita. Memang apa ni? Paling lawa lah macam ratu cantik lah. Dia seronok bagi duit, saya simpan duit tu. Jadi, duit-duit saya simpan tu, saya belilah air susu ni. Abu Bakar Siddiq pun jolok balik jarinya ke dalam mulut dan tekak dia, muntahkan balik. Muntahkan balik, sungguh-sungguh dia muntah sampai orang kata matilah Abu Bakar, matilah Abu Bakar lepas ni. Sebab lembek terus dia, lembek. Habis dah stabil balik, orang tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kau begitu sekali buat macam tu? Kan kau tak tahu. Tak tahu dimaaf oleh Allah. Dia kata apa? Aku pernah dengar Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min haram, fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada rezeki yang haram ataupun punca rezeki yang haram, daging tersebut layak untuk jadi bahan api neraka. Bahan bakar api neraka. Kena bakar. Kita kena jaga betul-betul rezeki kita. Jangan campur aduk dengan rezeki yang haram. Rezeki kita ni. Sebab masuk dalam perut kita, perut isteri kita, perut anak-anak kita. Takut tak jadi orang dah. Jadi macam binatang, keras hati. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Teruskan lagi. Ada berapa minit lagi ya? Ada 6 minit lagi. Saya sebut lagi tuan-tuan. Lepas tu daging tu kita gimana daging tu korban tu? Daging korban tu gimana? Daging korban ni tuan-tuan, ingat. Tuan kata apa? Tuan kata apa? Wa kulu minha fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu minha, maka makanlah kamu sebahagian daripada daging korban tu. Makanlah sikit minha tu. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makan yang paling utama kepada orang-orang yang susah lagi fakir. Arti daging korban tu, orang yang layak ambil, layak terima, layak makan ialah orang-orang fakir miskin. Daging korban tu. Satu tumpuk bahagian untuk kita, kita boleh bagi 3. Paling banyak kita boleh ambil daging korban kita 1/3 saja. Paling banyak. Tapi kalau ambil sikit lagi bagus. Tak ambil langsung lagi bagus. Sedekahkan semua fakir miskin. Tapi sunat makan sikit. So, dalam hal ini apa ibrahnya? Ambil berat dan tolong sayangi orang-orang susah di kalangan kita. Tak semua orang senang. 2 tahun COVID melanda kita tuan-tuan, lebih kurang hampir 2 tahun. Ramai orang susah. Alhamdulillah Malaysia ni orangnya penyayang. Malaysia ni. Dia hantar duit, dia back in duit, hantar makanan, hantar food rider, beli makanan, kamu kan hantar rumah ni, hantar rumah orang tu. Alhamdulillah. Ya, kita ambil berat orang miskin tuan-tuan. Sebab Nabi ni tuan-tuan, sangat-sangat ambil berat tentang orang miskin. Sampai Nabi sebut, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin. Itu bersama dengan orang miskin. Bukan Nabi nak hidup sebagai orang miskin.
Tapi Nabi nak bersama hidup dengan ada sekelilingnya orang-orang miskin. Nabi tak mau pinggir ke orang miskin. Sebab itulah hidup kita, jangan kita ketepikan orang miskin. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Berilah hak kepada kaum kerabat dan berilah hak kepada orang miskin. Orang miskin kan ada hak dia bagi. Zakat contohnya. Kita ada ni bahagian zakat ni. STM, Pusat Islam ada zakat. Siapa dapat zakat? Orang susah. Mana-mana pekerja hospital ni yang susah, kita utamakan. Cleaner susah, dah lah dia dapat gaji sikit cleaner. Kemudian ada pula anak-anak dia masuk hospital. Ada pula masalah jantung berlubang, tak cukup duit. Maka zakat dia ambil. Tolong dia. Masya Allah. Lepas tu zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia kerahkan semua orang kaya. Bayar zakat. Keluarkan zakat. Siapa tak bayar kena. Sebab dia khalifah. Dia ada kuasa. Semua orang kaya bayar zakat. Akhirnya orang miskin zaman dia terbela. Maka zakat tu diagih kepada orang miskin. Agih terus. Tak payah simpan-simpan. Buat apa simpan? Mereka layak dapat bagi. Tahun depan dapat balik. Duit orang kaya bagi pula zakat tahun depan. No, don't worry. Tahun depan, kutip orang kaya pun nak punya zakat. Nak bagi orang miskin. Kami dah tak jadi fakir miskin dah. Kami dah keluar dari asnah dah. Kami dah kaya dah. Seorang pun tak terima dah zakat. Sebab semua dah kaya dah. Tengok. Orang miskin boleh kita ubah. Keluar dari kepompong kemiskinan. Dengan sebab apa? Sebab orang-orang kaya macam tuan-tuan yang bantu mereka. Man la yarhamin nas, la yarhamuhullah. Siapa-siapa tidak sayang kepada manusia, dia sebenarnya tidak sayang kepada Allah Ta'ala, tak sayang kepada dia. Jadi kalau siapa-siapa orang susah, orang miskin kalangan kita, tuan-tuan, tolong bagi perhatian. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama, kata Allah? Bohong je cakap dia tu, bohong je. Dia cakap agama tu tapi dia tak buat, bohong je. Siapa dia? Antaranya ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu orang cakap saja tapi tak pernah pun galak orang bagi makanan kepada orang miskin. Tuan sebut miskin, ta'amil miskin. Tuan-tuan, so lepas ni kita caknalah kepada orang susah di kalangan kita. Bukan semua orang senang. Saya tahu ni bukan semua orang senang ni. Cuba tuan-tuan cek. Pusat Islam boleh cek lah. Yang susah kita bantu dia. Tengok grade gaji dia berapa. Masya Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan, 1 minit. 1 minit akhir sekali. Pukul 1.40 Tidak lajak Ustaz. Don't worry. Akhir sekali. Lembu tu sudah mati disembelih. Dan dagingnya diagih-agihkan. Alhamdulillah. Sempurna kan? Apa ibrahnya? Tengok lembu tu, tuan-tuan ingat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Yang depan kita tu lembu yang mati. Sat lagi tuan lembu pula yang mati. Semua akan mati. Ingat, kita akan mati. Hari ini tuan-tuan, tiap hari kita dengar orang mati. Sekali mati tuan-tuan, 5 beranak, 4 beranak, 3 beranak, 1 pas. Sekali mati. Ramai terus. Satu keluarga mati. Tak kira usia. Sebab mati tidak mensyaratkan tua dan mati tidak mensyaratkan sakit. Berapa ramai orang muda mati dan berapa ramai orang sihat mati. So ingat itu je. Tengok lembu ni sebenarnya. Tengok apa-apa sajalah kematian. Ingat kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Aku bila lagi. Semalam kawan saya meninggal. Sama best dengan dia. Sama umur dengan dia. Meninggal. Di Kuala Kangsar. Di Hulu Selangor. Hulu Selangor. Dia seorang ustaz lah. Masya Allah. Orang Terengganu. Tuan-tuan. Saya kata, ya Allah. Tengok gambar dia sama dengan saya. Ya Allah. Dulu gembira dengan dia. Dia dah pergi dah. Dalam gambar tu. Kami ramai-ramai. Ada lebih kurang 10 orang. 3 orang dah pergi dah. Menghadap pencipta. Tinggallah saya dan kawan-kawan yang lain. Tapi apa perlu kita fikirkan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Cuma persoalannya, bersediakah kita untuk mati? Sebab mati itu datang mengejut. Mati dia tak datang telefon awal-awal. Ustaz Wazir, minggu depan mati ya. Baik. Masih tahu. Tak ada. Mengejut datang. Tengah ceramah mati. Tengah khutbah mati. Tengah ngaji Quran mati. Tengah dandut pun mati juga. Yang main-main. Tengah duk gelek-gelek mati. Tuan-tuan boleh buat pilihan.
Sebab mati itu jangan kata takdir, tuan-tuan boleh buat pilihan. Boleh buat pilihan sekarang. Sebab kita tahu kita akan mati macam mana. Mati macam mana? Boleh. Mati akan aku ingat pada Allah. Ya Allah, bimbing aku, Ya Allah. Ya. Yang dah lepas, itu takdir. Yang akan datang, kita punya pilihan. So, kata nak mati dalam keadaan berdandut, jangan pergi tempat dandut. Itu je. Wallahualam bisawab. Dah pukul 1.40. Masih Ustaz. Jemput saya pada tengah hari ini. Terima kasih semua. Para jamaah Surau Al-Yakin HCTM. Jazakumullah khairan katsira. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun. Minta banyak-banyak. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Mudah-mudahan semua melakukan ibadah korban pada tahun ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.